Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Saya pada hari yang penuh keberkatan ini ingin mengingatkan para jamaah sekalian, utamanya menasihati dirinya terlebih dahulu, supaya marilah bersama-sama kita menginsafi diri kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguh takwa dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diridainya di dunia dan sampai di akhirat kelak. Setelah sebulan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan, yang menjadi salah satu daripada rukun Islam, pada hari ini marilah kita membuat perhitungan, mengira diri sendiri sebelum kita dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita melakukan semua perkara dalam kehidupan di dunia ini dengan betul dan tepat seperti yang ditetapkan oleh Allah pencipta alam, supaya dunia ini dengan segala kehidupannya melalui nikmat kurnia Allah dilaksanakan dan diletakkan dengan betul-betul menjadi jambatan kebahagiaan sehingga ke hari akhirat kelak. Sebenarnya berpuasa adalah mengajar kita mensyukuri nikmat dan meletakkannya mengikut keutamaan yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengetahui, yang paling baik bagi manusia. Kurniaan Allah yang paling berharga ialah nikmat ruh dan akal dengan petunjuk iman dan Islam. Melalui akal yang dapat membezakan manusia dengan binatang dan makhluk-makhluk lain. Dan nikmat panca indera dapat merasa, mendengar dan melihat dengan anggota yang ada pada jasad. Seterusnya yang terpenting ialah diutuskan Rasul dan diwahyukan kepadanya kitab yang terkandung di dalamnya petunjuk dan pengajaran dalam semua perkara. Bulan Ramadan yang telah berlalu mengajar kita supaya mengutamakan nikmat ruh dengan meletakkan kepatuhan kepada perintah Allah sehingga melahirkan sifat takwa yang menjadi tujuan puasa lebih penting daripada segala nikmat yang lain. Termasuklah nikmat makan minum yang menjadi rukun hidup di dunia yang diperintah wajib meninggalkannya sementara waktu di waktu siang hari di bulan Ramadan, dan diberi peluang pula boleh makan dan minum sebaik saja kita berhari raya hari ini. Oleh itu diharamkan kita berpuasa pada hari ini. Masalahnya, apakah bulan Ramadan yang penuh kelebihan dan amalan itu meninggalkan kesan iman dan Islam yang teguh dan sifat takwa yang meningkat ke dalam diri kita? Jawapan dan natijahnya terpulanglah pada sejauh manakah runtuhan nafsu pengaruh fahaman kebendaan dunia yang menjadi penyakit manusia hari ini dapat mempengaruhi diri masing-masing. Kerana dunia hari ini, termasuk dunia Islam, dipengaruhi oleh fahaman kebendaan
sehingga berlakunya perkara yang pernah diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang mahfumnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, yakni Allah, dan mereka reda dengan kehidupan di dunia, dan mereka merasa senang dengannya, dan mereka lalai daripada ayat-ayat kami, mereka itu ditempatkan ke dalam neraka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Surah Yunus ayat 7 hingga 8. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, simpulan pegangan kepada orang Islam itu akan terurai satu demi satu. Maka setiap kali terurai, manusia akan berpegang dengan yang berikutnya. Dan yang pertama yang terurai ialah hukum, yakni berkaitan dengan pemerintahan dan perundangan. Dan yang akhirnya terurai ialah sembahyang. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan penyelewengan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani di zaman dahulu yang menyimpang dari agama mereka. Walaupun mereka masih mengaku menganut agama dan berpegang dengan kitab Allah, sebenarnya kepentingan dunia telah mengatasi ajaran agama. Mereka beriman dengan kitab Allah kerana kepentingan dunia yang mengatasi ajaran agama. Mereka hanya beriman dengan sebahagian daripada kitab dan mereka kufur dengan sebahagian yang lain. Ini Allah mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Mahfumnya, adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Maka tiada balasan bagi sesiapa yang melakukan demikian itu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di akhirat nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itu ialah orang-orang yang membeli kehidupan dunia, membayarnya dengan kepentingan akhirat, maka tidak diringankan azab dari neraka dan mereka tidak diberi pertolongan. Al-Baqarah ayat 85 dan 86. Penyakit ini jugalah yang melanda umat Islam hari ini. Apabila sebahagian besar di kalangan umat Islam hari ini mereka percaya hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan masalah peribadi yang tertentu sahaja. Mereka tidak percaya pada hukum Islam walaupun datangnya daripada Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama dalam perkara politik pemerintahan, pentadbiran, ekonomi, hubungan antara bangsa dan lain-lainnya. Sebahagian daripada undang-undang keluarga Islam seperti nikah cerai mereka percaya. Tetapi hukum Islam walaupun daripada Al-Quran dan hadis sahih dan mutawatir berkenaan hukum jenayah seperti hudud, qisas, ta'zir, mereka langsung tidak percaya. Malahkan mereka mengada-ngadakan berbagai helak dan tipu daya. Dalam perkara harta benda pula, mereka menerima sebahagian daripada hukum muamalah jual beli, zakat pusaka, wakaf, gadai dan lain-lain. Tetapi dalam perkara mengharamkan riba, mereka tidak menerimanya, engkar dan menunjukkan tidak yakin. Dadah diharam dan dinajiskan, tetapi arak dan judi tidak semuanya haram, dan berbagai-bagai perkara yang lain tadi. Golongan ahli kitab dahulu juga menyeleweng dari agama mereka.
Mereka memindah hukum Allah dengan menggunakan akal pikiran semata-mata kerana kepentingan duniawi mereka. Perkara ini dinyatakan seperti Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'ibadillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma kataba aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sadaqallahul azim. Mahkumnya, maka celaka dan nerakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka berkata dari sisi Allah supaya mereka dapat membeli keuntungan dunia dengan harga yang murah, maka celaka dan nerakalah dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, dan celaka dan nerakalah dari apa yang mereka usahakan. Al-Baqarah ayat 79. Jemaah yang dirahmati dikasihi Allah sekalian, di zaman mutaakhir ini terdapat juga di kalangan orang-orang yang mengaku Islam, mereka mengubah undang-undang atau mencadang undang-undang yang dinamakan undang-undang Islam ataupun pemerintahan Islam untuk mengganti undang-undang Allah dengan undang-undang ciptaan manusia. Tapi mereka semata-mata mencari keredaan pemimpin-pemimpin mereka untuk mereka mendapatkan pangkat, untuk mereka mendapatkan duit yang banyak dan berbagai-bagai kemewahan hidup dan kesenangan, ataupun karena tidak yakin pada hukum Allah yang telah dinaskan. Sehingga ada juga yang menganggap undang-undang Islam tidak boleh dilaksanakan di negara dan main-main. Kalau undang-undang Islam dilaksanakan, maka ramailah orang-orang Islam yang putus tangan dan kodong kaki. Dan undang-undang ini, kata mereka, sudah laku dan tidak lagi sesuai dengan zaman. Di antara penyelewengan ahli kitab juga ialah adanya ulama-ulama yang menyeleweng. Mereka sanggup menyembunyikan hukum Allah dan mencari haluan hidup dunia dari orang-orang atasan mereka. Perkara ini Allah peringatkan dalam Al-Quran, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa keterangan kitab yang telah diturunkan oleh Allah dan membelinya dengan keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka tidaklah mengisi ke dalam perut mereka melainkan api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari akhirat nanti, dan Ia tidak membersihkan mereka daripada dosa, dan untuk mereka azab neraka yang sangat pedih. Al-Baqarah 174. Golongan seperti ini jugalah yang wujud di kalangan umat Islam kita hari ini. Mereka sanggup bersekongkol dengan orang-orang yang menghalang pelaksanaan hukum Allah dengan menyediakan hujah-hujah dan mengelirukan atau menjadi syaitan bisu yang mendiamkan kemungkaran, di samping membelanya dengan berbagai-bagai takwil. Akibatnya penyakit tersebut, maka umat Islam telah merungkai satu demi satu daripada ajaran Islam yang selama ini disimpul menjadi akidah, sehingga memuncak jenis ini apabila umat Islam terpengaruh dengan kemajuan dunia yang bukan Islam untuk meniru secara mendudu dengan menganut berbagai fahaman dan ideologi yang berdasarkan kebendaan. Seterusnya, mempengaruhi cara berfikir terhadap agama Islam dan meletakkannya sama seperti orang-orang Kristian dan Yahudi yang meletakkan agama mereka. Dan ada juga yang menganggap semua agama termasuklah agama Islam sama saja. Ini diperingati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya,
kamu terikut-ikut dengan cara-cara orang yang menganut agama yang telah dulu daripada kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehinggalah mereka masuk ke lubang biawak pun kamu mengikut juga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat jemaah yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya apa yang diberi amalan oleh Rasulullah SAW itu semuanya benar. Kerana umat Islam hari ini bukan saja mereka mampu dengan fahaman kebendaan sehingga mereka tidak mengira mana datangnya halal dan haram, tetapi juga mereka mampu akhlak yang boleh menjatuhkan maruah diri umat dan negara. Kerana segala-galanya akan terhapis apabila umat Islam bukan saja meninggalkan perintah agama, bahkan meninggalkan kewajipan mempertahankan agama dan meninggikannya supaya menjadi mulia. Apabila hukum jihad yang menjadi gah dan hebat seperti yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sudah dianggap tidak baik oleh umat Islam hari ini, lalu mereka dilatah oleh musuh Islam satu demi satu, laksana memakan makanan yang dihidangkan di hadapan mereka. Walaupun jumlah umat Islam dunia hari ini hampir berbilion ramai, sepatutnya mereka sedar dan insaf bahawa kebendaan yang mereka kejar juga akan lesar. Walaupun bumi yang mereka pijak adalah dikurniakan oleh Allah yang melimpah ruah, sehingga yang dikejar tidak dapat dan yang digendong berciciran, mereka terus-menerus bergantung hidup pada umat lain yang mahu dijadikan contoh itu. Akhirnya matlamat akhirat dilupakan dan matlamat dunia tiada berkat. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah muslimin muslimat yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu. Oleh itu, sesuaian dengan 1 Syawal, hari yang penuh keampunan dan keberkatan itu, marilah di hari raya Aidil Fitri yang menutup puasa Ramadan kita berjaya membentuk diri dan mendidiknya menjadi pemerintahan diri supaya kembali berhukum Allah. Tidak lagi perut yang dikosongkan di dalam bulan Ramadan ini masih menjadi raja kepada kita, sebagaimana nafsu kebendaan yang menguasai perut ahli kita akan terus membawa penyakit terhadap agama mereka. Maka begitulah juga sikap umat Islam terhadap agama mereka. Beriman sebahagian daripada Al-Quran dan mereka kufur sebahagian daripada yang lain. Mereka menjual agama dengan kepentingan keberadaan dunia, dan mereka meninggalkan jihad dan memandangnya satu perkara yang buruk. Oleh itu, terpulanglah kepada diri masing-masing untuk memberi keputusan yang adil terhadap diri sendiri. Keputusan menurut undang-undang Allah yang maha benar lagi maha adil. Bukannya kita hidup menurut selera diri semata-mata. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Wa ma lahu fil akhirati khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Sadaqallahu al-azim. Maka di kalangan manusia ada orang yang berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dunia ini, maka tiadalah baginya di hari akhirat. Dan sebahagian daripada mereka ada yang berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dunia ini perkara yang baik, dan di akhirat juga baik, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itulah orang-orang yang dikurniakan untuk mereka bahagian daripada apa-apa yang telah mereka usahakan, dan Allah itu amat cepat perhitungan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله